Di Air Keruh, Melaka, pembukaan Kongres Nasional PKR berjalan lancar tanpa kicauan. Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalannya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali duduk bersama sepanjang majlis berlangsung. Dalam ucapan dasar, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh kepimpinan PKR dan Pakatan Harapan untuk menilai mesej jelas yang diterima gabungan itu pada PRK Parlimen Tanjung Piai tempoh hari. Kekalahan teruk PH perlu membuka mata pemimpin untuk tidak terlalu yakin dan sombong dengan kuasa. Perasmian Kongres PKR ke-14 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka ini menyaksikan kehadiran semua pemimpin tertinggi PKR termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Datuk Seri Anwar memulakan ucapan dengan memohon maaf kepada ahli PKR dan rakyat berikutan kekecauan yang berlaku semalam. Beliau bagaimanapun meminta ahli PKR tidak terburu-buru membuat kesimpulan dengan mendakwa mana-mana pihak terbabit dalam kejadian itu. Dalam pada itu, 2 dekad PKR yang kini merupakan sebahagian daripada kerajaan seharusnya tidak lupa dengan perjuangan asal iaitu mengutamakan rakyat. Tanjung Piai berlalu. Dan saya telah menyatakan ini satu kejutan yang luar biasa kerana dalam sejarah kemerdekaan dari tahun 57, 59, pilihan raya kecil, belum pernah kerajaan yang memerintah mendapat tamparan segitu hebat. Saya tidak fikir mereka semuanya akan memilih Barisan Nasional. Tetapi ambillah iktibar. Tawaduklah sikit. Anggaplah ini suatu peringatan kepada semua pimpinan Pakatan Harapan. Kami bagi mandat, jangan terlalu yakin. Kami bagi mandat, jangan terlalu bermegah-megah dan sombong dengan kuasa. Kami bagi mandat, tolong selesaikan masalah kami di rakyat di bawahan yang menderita. Dalam ucapan dasarnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan kepada ahli di peringkat akar umbi untuk tidak mudah membiarkan diri menjadi alat kepada mana-mana pemimpin parti dengan sanggup melakukan apa sahaja demi upah yang dijanjikan. Clash of Civilizations. Edward Said, seorang Kristian Palestin, sarjana ulung, menjawab, ini bukan clash of civilizations, tetapi clash of ignorance, pertembungan kejahilan. Yang jahil lawan yang jahil, bertumbuk di bawah, yang atas senang-senang dapat allowance. Jadi kena ingat, yang di bawah jangan jadi perkakas bodoh diperalat oleh sesiapa. Tambahnya, ahli parti perlu meningkatkan kefahaman bahawa mereka serumpun berlindung di bawah satu tampuk parti yang sama. Katanya, ahli PKR perlu mengambil semangat La Convivencia di Andalusia di mana orang Islam, Kristian dan Yahudi hidup dalam kerukunan hingga direkodkan dalam lipatan sejarah. Dan nak menyimpulkan apa perlu dilakukan selepas 20 tahun perjuangan PKR, Datuk Seri Anwar menggesa sebarang perbezaan pendapat tidak seharusnya melenyapkan objektif perjuangan parti, memperjuangkan perubahan kepada sistem sekaligus membela nasib rakyat keseluruhannya. Sekarang kita sudah ada reformasi, kita sudah ada Pakatan Harapan. Kita akan pastikan 5 tahun atau 10 tahun sebelah Pakatan Harapan, nasib rakyat jauh lebih baik daripada dulu. Ia bukan diukur berapa ahli parlimen kita di parlimen, bukan berapa menteri dan berapa senator. Ia harus diukur dari keupayaan kita membela nasib mereka. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini Kongres, kita terus sahaja ke Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, MITC bersama wartawan Izrina Amir Hamzah. Silakan Izrina.
memperkasa reformasi memaknai demokrasi. Itu tema yang diangkat menerusi ucapan dasar Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi tadi dengan disambut sorakan lebih 3,000 perwakilan dan pemerhati di dalam Dewan di MITC pagi tadi. Dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar lebih menubuhkan agar ahli parti kembali kepada idealisme memperjuangkan nasib rakyat, menyentuh isu kemiskinan dan bersatu padu dalam memperjuangkan agenda parti. Untuk mengupas sedikit mengenai ucapan itu tadi, bersama saya ialah Ketua Penerangan PKR, Datuk Seri Syamsul Mat Akin. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama saya dalam Buletin 1.30. Okey, sini sikit. Baiklah Datuk, apa yang paling menarik sekali? Satu je Datuk. Yang paling menarik dalam ucapan dasar Presiden itu ialah apabila beliau mengambil sikap untuk memberikan teguran kepada pimpinan yang telah pun menjawat jawatan di dalam kerajaan agar kita kembali kepada khitah perjuangan ataupun garis besar haluan perjuangan ini, yang mana beliau mengungkapkan bahawa kita mesti kembali semula kepada deklarasi pematang pauh, iaitu keinginan ataupun kegairahan untuk melakukan reform perubahan dengan sedaya upaya kita. Jadi justru dalam konteks itu beliau mengingatkan kita supaya hal-hal yang berkait dengan ekonomi rakyat, kemiskinan, pengangguran itu perlu diberikan perhatian yang cukup tinggi dari kepimpinan kerajaan. Begitu juga dengan tata kelola, governance, elakkan daripada berlaku rasuah dan penyelewengan. Jadi saya fikir ini merupakan satu ingatan yang cukup segar dan efektif, kerana kita mahu setelah setahun lebih daripada setahun 6 bulan kita menjadi menjawat jawatan penting dalam kerajaan. Kita semestinya mesti bermuhasabah dan teguran-teguran seperti ini membantu kita untuk mengorak langkah dengan lebih jauh lagi dan meyakinkan rakyat dengan wahana ataupun platform Parti Keadilan Rakyat ini. Baik Datuk Seri, begitu bagus sekali dengan komen yang Datuk Seri bagi tadi. Saya kira itu saja untuk perkongsian kita nanti. Mungkin boleh kongsi lagi pada esok. Baik Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin 1.30. Kongres berlangsung selama 2 hari dan sesi ucapan penggulungan akan disampaikan bermula jam 9 pagi esok. Saya kira itu saja Hazlin. Kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Izrina langsung dari MITC Melaka.